السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والهزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan ayat yang ke-33. Seterusnya ayat 34 dan kita akan lihat berkaitannya dengan episod sebelum ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajal ini tiba, mereka tidak dapat minta sebarang penundaan ataupun dipercepatkan sesaat pun. Ulasan yang cukup menarik oleh Asy-Syahid Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Mengapa ayat ini kita lihat pada peringkat awal dulu mengingatkan kita supaya awasi diri kita dari syaitan. Kerana syaitan ni akan menanggalkan pakaian kita, menyebabkan kita akan tidak membezakan lagi di antara perkara yang merupakan fitrah dengan perkara yang merupakan kesesatan, mengikut kepada nafsu. Kemudian Allah SWT bawa kepada kita pula tentang gambaran tuntutan untuk kita ikhlas dalam ibadah. Kemudian Allah SWT bawa suruhan untuk kita memakai pakaian, memakai perhiasan yang indah, yang cantik ikut kemampuan kita, dan janganlah kita menafikan nikmat yang diberikan itu. Dan kemudian Allah SWT menceritakan tentang kepentingan untuk enjoy makan, minum selagi ia halal dan jangan membazir. Kemudian tiba-tiba datang pula suruhan untuk jaga diri kita terlibat dari perkara-perkara yang fahsya, fawahish. Kenapa ayat ini melompat-lompat dari satu ke satu yang lain? Seolah-olah tidak ada kaitan. Sebenarnya kata Said Qutb, kalau kita lihat, inna qadiyatal libas wal azya laysat munfasilatan an sya'rillah wa manhajihi lil haya. Wa min thamma dhalika rabtu bainaha wa baina qadiyatil iman wa syirk fi siyaq. Ini satu mulahazah yang cukup menarik, satu observe yang cukup menarik oleh Said Qutb. Sebenarnya semua perkara ini perlu kita lihat dari perspektif akidah. Baik pakaian, baik makanan, baik dari sudut pembaziran, dari sudut apa yang kita nikmati dalam hidup, dan kemudian dia membawa kepada diri kita. Kalau kita lihat kaitan makan minum yang tidak dijaga yang telah kita bincangkan sebelum ini dalam surah Al-Kahfi sebagai contohnya, kita dah sorot pandangan seorang syekh yang terkemuka, guru saya ketika berada di Syam dahulu, Syekh Dr. Fadal Hasan Abbas, yang menceritakan tentang kaitan makanan yang halal menyebabkan kita ni menjadi bersih dan mudah, segar untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya makanan yang merosakkan jika tidak dipilih akan menyebabkan kita ni lalai makan, menyebabkan kita seronok melakukan maksiat, susah melakukan ketaatan. Maka ibu ayah yang menghantar anak-anak ke sekolah, ingatkan mereka, anakku makanlah yang halal. Hantar mereka pergi luar negeri pun sama. Tiba luar negeri besok, jaga, pantau, jangan kamu terlibat makan yang haram. Anakku, nanti kamu makan yang haram, hati kamu keras, kamu susah nak beribadah, kamu cenderung melakukan maksiat. Ini kita dapat lihat bila Allah cerita tentang makanan, jangan membazir.
Kemudian tiba-tiba datang tentang perbuatan zina. Kita dah lihat kebanyakan ulama mufassirin, jumhur mengatakan fawahish kinaya aniz zina, sebenarnya merujuk kepada zina. Kenapa cenderung melakukan zina? Kita bimbang. Cenderung melakukan zina ni nombor satu disebabkan makanan. Dan of course ada faktor-faktor yang lain, persekitaran, kemudian kawan-kawan, kemudian didikan, ada banyak perkara lain. Tapi tidak dinafikan, kata Syekh Qutb, sebenarnya ada kaitan dengan makanan yang dimakan, menyebabkan seseorang itu cenderung melakukan maksiat. Jadi dia ada kaitan antara satu sama lain. Innaha tartabit bil aqidah wa syari'ah bi asbab syatta. Semua ini sebenarnya dikumpulkan dari perspektif seorang Muslim, yang mana akidah perlu menjadi teras. Tapi malangnya dalam kes ini, akidah kepada Allah ini kabur, rapuh, menyebabkan seorang itu cenderung untuk melakukan maksiat, menyebabkan hari ke hari hati semakin keras dan hitam. Maka susah kecenderungan itu untuk melakukan perkara-perkara taat. Seterusnya kalau kita lihat, wal jahiliyah tamsakh at-tasawurat wal azwaq wal qiyam wal akhlaq. Allah SWT mengingatkan kita tentang masalah pakaian di sini. Jangan berbogel. Macam orang Arab dahulu, mereka ni bogel, kita tawaf. Waktu lain pakai pakaian. Tapi Syekh Qutb kata dalam penjelasannya pada ayat ini, orang-orang jahiliyah sekarang bekerja siang malam, dan ketuanya syaitan dan pengikut-pengikut setianya Yahudi dan Nasara, nak mengajak orang-orang Islam ni supaya memakai pakaian yang ikut suka mereka saja. Memakai pakaian-pakaian menonjolkan aurat di sana sini, dan itulah dia kebanggaan, itulah dia hadara, itulah pada mereka ni tamadun, itulah pada mereka ini kemajuan. Apakah benar perkara seperti ini? Kita Syekh Qutb lihat, Syekh Qutb membahaskan, wa ba'da dhalika indana jahiliyun yaqulun ma lid-din wa zi, ma lid-din wa malabis nisa, ma lid-din wa tajmil, innahu al-maskhu alladhi yusibu an-nas fil jahiliyah fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Lihat, ini orang-orang jahiliah di zaman kita mengatakan, apa kena mengena agama dengan pakaian? Apa kena mengena agama dengan pakaian orang perempuan? Apa kena mengena agama dengan apa perhiasan, dengan bagai-bagai cara dilakukan manusia untuk nampak cantik? Untuk pengetahuan semua muslim-muslimat yang dirahmati ini kasih Allah sekalian, sebenarnya menghias muka, kata Syekh Atiyah Sakar dalam satu jawapan kitabnya Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam. Orang tanya tentang orang perempuan menghias muka. Menghias muka ni tak ada masalah, tapi merubah muka yang haram. Merubah muka ni orang kata bagi dagu nampak tajam, bagi gigi nampak, yalah, di alter, di modify, bagi nampak diri memang begitu ketara kecantikannya. Sebenarnya diri bukan begitu. Ini tak boleh, ini haram hukum dia. Sahabat menipu bakal suami, saya ingat cantik sangat isterinya. Kalau mengubah sikit-sikit macam jongang contohnya. Apa jongang ni nak sebut bahasa Melayu yang tepat? Ini macam gigi tersembul keluar, ini tak ada masalah, ini boleh. Ini tidaklah masuk dalam perkara mengubah fitrah. Ataupun sumbing contohnya, ini boleh mendapatkan rawatan. Ataupun jari terlebih sebagai contohnya, boleh dipotong. Ini adalah pandangan kebanyakan ulama mengharuskannya. Tapi kalau rupa itu dah pun sempurna, cuba dia buat lebih perfect lagi. Kalau rambut dah colour begini, dia colourkan dengan lain, seolah dia lebih pandai dari Allah SWT. Ini yang haram hukumnya, penipuan. Ini namanya talfiq, menipu bakal suami, menganggap seolah-olah isteri ni macam bidadari yang turun dari syurga. Tapi sebenarnya bila dilihat, sebenarnya bukanlah begitu, tapi kerana penipuan oleh teknologi yang ada pada hari ini. Jadi yang sedang kita bincangkan di sini, sedang pendengar sekalian, dalam kes kata Syekh Qutb, bila kita lihat orang-orang bukan Islam yang berlomba-lomba mengubah keadaan diri mereka, orang Islam pun terikut-ikut. Orang Islam pun seolah-olah beranggapan bahawa benda ini dibenarkan. Ini adalah satu perkara yang namanya dalam Islam jahiliyah. Jahiliyah ni mudah saja. Jahiliyah lain daripada Islam, namanya jahiliyah, kata Syekh Qutb dalam tafsirnya. Dan memang benar, bila kita tidak mengikut pedoman yang dikemukakan oleh Quran, oleh Sunnah, kita mengikut hawa nafsu kita. Ikut hawa nafsu ini namanya jahiliyah. Jahiliyah ni bukan bodoh dari sudut pengetahuan, tapi kerana tidak ikut Islam. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jahiliyah ini disepakati oleh para ulama mufassirin, lughawiyun. Jahiliyah ni bukan perkataan jahlun, perkataan safi, bodoh, bangang atau bahlul, itu bukan. Maksud yang dimasukkan dengan jahiliyah ni lah tidak ikut Islam. Jadi kita bimbang dalam konteks ini, kata Syekh Qutb, orang ramai beranggapan ini merupakan qadiyah far'iyah. Dia kata ini isu-isu cabang.
Ini bukan cabang, sidang pendengar sekalian. Ini merupakan asas. Kerana dia ada kaitan dengan akidah. Itu sebab Allah SWT merangkumkan di hujungnya. Datang peringatan daripada Allah SWT perkataan Rabb. Qul innama harrama rabbiya al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Apa tujuan Allah sebut perkataan Rabbi ini? Kenapa tidak disebut bina' lil majhul? Qul innama hurrimat al-fawahish. Kenapa? Allah highlightkan perkataan Rabbi. Kerana nak menerangkan semua ini dirangkumkan dalam payung. Semua diletakkan di bawah payung, bawah ketetapan syarak. Dan Allah SWT yang memantaunya. Jadi dalam apa sekalipun kes yang terlibat, sama ada dari sudut pakaian, sama ada dari sudut makanan, sama ada dari sudut perwatakan kita, semuanya adalah dipantau oleh Allah SWT. Dan ini namanya akidah rububiyah. Kita merasakan bahawa Allah SWT menguasai, memiliki dan mentadbir kita semua. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, indah sungguh tafsiran yang dikemukakan oleh Syekh Qutb rahimahullah. Sebelum ini telah kita jelaskan pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawardi tentang beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita lihat ayat yang ke-34, jelas Al-Imam Al-Mawardi. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Datang firman Allah di sini, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ. Ajal ni maksudnya apa? Ada 3 pandangan kata Al-Imam Al-Mawardi. أَحَدُهَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ كِتَابٍ فيما قضاه الله عليه من سعادة أو شقاوة من عذاب أو رحمة قاله جويبر. Pandangan pertama dari Juwaibir, seorang tabi'in. Maksud ajal di sini ialah kitab. Kitab ni maknanya catatan amalan yang Allah telah tetapkan. Sama ada dia ni merupakan ahlu sa'adah ataupun ahlu syaqawah. Dia ni merupakan orang yang mendapat kebahagiaan ataupun sebaliknya orang yang menderita. Pandangan kedua kata beliau, "Tsani wa likulli nabiyyin yad'uuhum ila ta'atihi wa yanhahum an ma'siyatihi." Qalahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Pandangan kedua ialah setiap umat itu telah pun diseru oleh nabi-nabinya mengajak kepada ketaatan, mencegah daripada kemungkaran, maksiat, semua umat. Yang ketiga, likulli ummatin ajal fima qaddarahu Allahu min hayatin wa qadahu alaihi min wafatin. Ini pandangan ketiga dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, bahawa yang dimaksudkan dengan ajal dan kematian. Allah tetapkan kehidupan dan kematian. Semuanya dah hadir. Umat ini dalam bahasa Arab bukan saja maksud satu golongan manusia, barangkali maksud seorang. Itu sebab Allah SWT mengatakan, Inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim ni merupakan satu umat. Kerana dia membawa satu manhaj, satu metodologi, walaupun dia berdakwah seorang diri. Jadi ummah ini barangkali merujuk kepada seseorang, bukan merujuk kepada, semestinya merujuk kepada sebilangan orang yang ramai. Yang keempat, wa yuhtamal rabi'an wa likulli ummatin muddah yabquna fiha ala dinihim wa an yuhaddithu fihi al-ikhtilaf. Jadi yang keempat, pandangan oleh Al-Imam Al-Mawardi mengatakan bahawa yang dimaksudkan di sini wa likulli ummatin ajal. Ajal dimaksudkan itu tempoh yang mana dia duduk berpegang kepada agamanya tanpa melakukan sebarang kesilapan sebelum dia melakukan khilaf dan sebagainya. Fa idza jaa ajaluhum fihi qawlan ahaduhuma ajalu mautihim wa tsani ajalu azabihim qalahu Juwaibir. Fa idza jaa ajaluhum, bila datang ketetapan Allah. Ketetapan ajal ini bukan maksud kematian semata-mata, kadang-kadang maksud juga sebagai azab Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada satu hadis Nabi yang menarik untuk kita lihat sama-sama. Bila Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi telah mengingatkan para sahabat, Kaifa antum idza asbaha fikum khamsun wa a'udzu billah an tudrikuhunna aw takunu fikum. Bagaimanalah kamu nanti kalau berlaku 5 perkara? Aku bimbang kalau menimpa kamu waktu kamu masih hidup. Sahabat-sahabat tanya, apa dia wahai Nabi? Yang pertama, ma zaharatil fahishatu fi qaumin yu'malu fihim alaniyatan illa zahara fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim. Nabi kata perkara pertama, musibah yang berlaku dalam satu umat akhir zaman nanti, aku bimbang menimpa kamu bila zina ini terlalu berleluasa. Bila berleluasa ini, Allah pasti turunkan azab pada kamu. Zina itu berlaku sampai tidak boleh diselindungkan lagi. Di mana-mana kedengaran, di mana-mana orang tahu, di mana-mana terbuka laluan untuk melakukannya.
maknanya terang-terangan. Nanti akan berlaku penyakit ta'un dan juga penyakit-penyakit yang tidak pernah menimpa umat sebelumnya. Jadi ta'un dimaksudkan Nabi ini, Nabi menyampaikan dalam bahasa yang difahami oleh sahabat pada waktu itu. Nabi sebut AIDS, sahlah orang-orang musyrikin akan mengatakan Nabi ni orang gila, mengatakan benda yang tidak pernah ada pada zaman itu. Jadi Nabi sebut ta'un. Ta'un ni penyakit yang ditakuti oleh manusia pada waktu itu. Yang kedua, Nabi telah mengatakan wama mana'u az-zakah illa hurimu al-qatr walaula al-bahaim lam yumtaru. Mereka tidak menunaikan zakat, lalu menyebabkan Allah SWT tidak turunkan hujan. Allah turunkan hujan, tetapi hujan ni hanya kerana simpati, kasih sayang Allah kepada binatang-binatang. Kalau tidak ada binatang, tak turun hujan satu pun. وَمَا مَنَعُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. Mereka ni sentiasa menipu dalam jual beli, tidak jujur. Penipuan berlaku di mana-mana. Lalu Allah SWT akan menyebabkan mereka ni hidup susah, inflasi dan juga kezaliman oleh pemerintah. Ini dijelaskan Nabi SAW dalam hadis, dalam rangka yang ketiga. Yang keempat, wala hakama mar'um bighairi ma anzalallah illa sallata alaihim aduwahum fastanqadhu bi ba'dhi ma fi aydihim. Dan yang keempat, musibah yang menimpa, kata Nabi SAW, bila mereka tidak melaksanakan Islam, lalu menyebabkan musuh-musuh datang merompak harta-harta mereka terang-terangan. Mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Yang kelima, wa ma'atalu kitab Allah wala sunnata nabiyyi illa ja'ala ba'sahum bainahum syadida. Dan mereka ini meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah, tidak dipegang sama sekali. Musibah yang menimpa mereka, kata Nabi SAW, menyebabkan buruk sangka dan prasangka mereka terhadap orang-orang Islam itu sendiri tinggi dan juga berlebihan. Dengan orang bukan Islam dia baik, dengan orang Islam sendiri dia benci, dia takut, dia hasad, dia dengki dan sebagainya. Ini merupakan musibah-musibah yang digambarkan, mentafsirkan keadaan umat yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya ayat 34 ni untuk menjadi renungan kita bersama-sama. Dan insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan bincangkan ayat 35, 36 dan 37 dari surah Al-A'raf. Mengapa Allah masih lagi mentakrirkan, mengulangi lagi ya bani Adam? Pasti ada sebabnya. Di sini tikrar, takrar ataupun takrir tufidu taukid. Nanti kita akan lihat pandangan para ulama mufassirin mengapa diulang lagi nida' lil ba'id. Di sini insya-Allah dalam perbincangan kita yang akan datang, kita akan fokuskan lebih lanjut tentang tuntutan seterusnya. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.